InsyaAllah kita akan sempat masuk ke bahagian tu. Sebelum kita menamatkan sesi kita pada petang ini, kita akan bercerita tentang dua perkara sebenarnya, tentang bagaimana orang Islam memahami apa itu alam. Yang pertamanya adalah kita akan melihat beberapa hujah yang dikemukakan oleh ulama kita untuk membuktikan kewujudan Allah SWT sendiri, Allah SWT berdasarkan kewujudan alam itu sendiri. Right? Kalau kita mendalami ilmu falsafah, right? Ada banyak hujah-hujah yang dikemukakan untuk membuktikan bahawa Tuhan itu wujud. Right? Kalau awak pergi ke Google, pasal awak type evidence for existence of God, kan? Awak akan jumpa banyak hujah-hujah yang dikemukakan oleh bukan saja pemikir dalam peradaban Islam, tetapi juga pemikir dalam peradaban Barat, kan? Peradaban Cina, peradaban India, dan dalam mana-mana peradaban yang berusaha untuk membuktikan bahawa alam ini ditadbir oleh suatu dia bukan satu benda, tapi ditadbir oleh seseorang, dan seseorang itu kita namakannya sebagai Tuhan. Dan Tuhan ini mempunyai sifat-sifat tertentu lah. Right? Tuhan ini dia mesti berkuasa, Tuhan ini dia mesti bijaksana, Tuhan ini dia mesti berbeza dengan makhluk je. Right? Jadi kalau awak mencari bukan saja di internet tapi juga dalam buku-buku falsafah mengenai apakah bukti-bukti kewujudan Tuhan, awak akan jumpa banyak bukti-bukti kewujudan Tuhan. Dan ilmuwan Islam tidak terkecuali dalam hal ini, dalam arti kata ulama-ulama kita ada mengemukakan hujah-hujah, sama ada hujah-hujah itu berdasarkan Al-Quran ataupun hujah-hujah itu berdasarkan renungan akal fikiran tentang mengapa, ataupun tentang sama ada, bukan tentang sama ada, yang membuktikan kewujudan Tuhan. Right? Jadi kita akan lihat sebuah kitab tafsir sebenarnya, tafsir oleh Imam Al-Baihaqi. Dan di dalam tafsir beliau tu, dia bukan kitab tafsir, dia kitab tauhid sebenarnya, kitab berkenaan dengan ilmu akidah yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau ada di kalangan awak ataupun awak kawan awak ada adik-beradik yang nama Baihaqi, dan awak tahulah nama itu datang dari mana. Baihaqi ni adalah seorang ulama yang besar juga dalam peradaban Islam. Di dalam kitab beliau itu, beliau ada menghuraikan, right, bukti-bukti kewujudan Tuhan, right, berdasarkan kewujudan alam. Dalam arti kata, kalau orang bertanyakan kepada kita, kan, macam mana kita tahu Tuhan tu wujud, right? Well, kita tak boleh nampak Tuhan, right? Kita tak boleh dengar Tuhan, kita tak boleh hidu Tuhan, kita tak boleh rasa Tuhan, right? Jadi kewujudan Tuhan itu bukannya sesuatu perkara yang boleh disokong menggunakan dera panca indera kita, ataupun menggunakan maklumat yang dikutip melalui dera panca indera kita, right? Tapi itu tidak bermaksud bahawa Tuhan itu tidak wujud, kan? Sebab kita sebagai seorang Muslim, kita wajib beriman bahawa Tuhan itu wujud, kan? Tapi kalau orang bertanyakan kepada kita, katakan orang itu tidak percayakan kewujudan Tuhan, seorang atheist misalnya, dia bertanyakan kepada kita, macam mana kita tahu, macam mana awak tahu yang Tuhan itu wujud, kan? Macam mana awak tahu Tuhan awak tu wujud? Kalau dia bertanyakan, kalau dia menyoal kita sedemikian, ialah kalau saya rasa untuk ramai orang, kita akan jawab, well, sebab dalam Al-Quran dah sebut bahawa Tuhan itu wujud, kan? Ataupun kita kata, well, sebab baginda Rasulullah SAW dah kata Tuhan itu wujud, jadi Tuhan itu wujud lah, right? Dan sekiranya kita memberikan jawapan sedemikian, mungkin boleh terpakai untuk orang Islam, right? Orang Islam yang sudah pun mengetahui
apa itu Al-Quran, siapa Nabi Muhammad SAW, dan bukan saja mengetahui tentang kitab Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, tetapi lebih penting lagi, orang Islam wajib beriman tentang kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Right? Jadi, um, kalau ada orang bertanyakan kepada kita kan, bagaimana kita tahu bahawa Tuhan yang awak sembah itu wujud. Right? Kemudian kita beri jawapan, well, saya tahu yang Tuhan yang saya sembah itu wujud sebab di dalam kitab Al-Quran ada disebut bahawa Tuhan itu wujud. Kemudian dalam hadis yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW pun ada disebut juga bahawa Tuhan itu wujud. Kan? Jawapan sedemikian hanya akan diterima sekiranya penyoal itu sudah pun menerima kebenaran Al-Quran dan sudah pun menerima kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Right? Tapi sekiranya orang yang menyoal itu, dia tak tahu pun Al-Quran ni apa, dan lebih parah lagi dia tak percaya, kalaupun dia tahu Al-Quran tu apa, dia tak percaya bahawa Al-Quran ni adalah kalamullah ataupun adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Tuhan, satu utusan daripada Tuhan. Kalau orang tu dia tidak percaya akan kebenaran Al-Quran, maka jawapan kita kepada dia bahawa Tuhan itu wujud sebab dalam Al-Quran ada disebut Tuhan itu wujud, maka jawapan kita itu tidak akan diterima oleh beliau lah, kan? Sebab kita menggunakan satu bukti yang beliau sendiri tak terima, yang orang yang menyoal itu tak terima. Right? Samalah juga kita kalau kita menjawab, well, Tuhan itu wujud sebab Tuhan telah mengutuskan seorang Rasul, namanya Muhammad bin Abdullah, dan baginda memberitahu, menyampaikan kepada umatnya bahawa ada Tuhan yang wajib disembah, iaitu Allah, dan Tuhan itu wujud dan semuanya. Right? Sekiranya penyoal itu tidak tahu siapa baginda Rasulullah SAW, kemudian tidak mempercayai pula kebenaran yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka jawapan kita kepada dia pun takkan terima lah. Jadi itu bermaksud sekiranya kita ditanya oleh seseorang, right, oleh seseorang yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan, bagaimana awak tahu bahawa Tuhan yang awak sembah itu wujud, kita tidak boleh meyakinkan orang tersebut dengan memberikan jawapan yang dipetik daripada kitab Al-Quran ataupun yang dipetik daripada hadis Rasulullah SAW. Right? Meaning that if somebody were to ask us, how do you know that God exists, that your God exists? If we were to answer by saying, well, I know that I believe God exists because it is stated in the Quran, or because the Prophet, the Holy Prophet says so, that kind of answer will not convince that person. Right? Jawapan sedemikian tidak akan meyakinkan orang-orang sedemikian, sebab mereka sendiri pun tidak percaya akan kebenaran Al-Quran, akan kesucian Al-Quran itu sendiri, right? Dan mereka tidak percaya kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Right? Justru itu, bila kita berdepan dengan orang-orang sebegini yang menyoal tentang sama ada Tuhan yang kita percaya itu wujud atau tidak, tetapi tidak menerima hujah berdasarkan Al-Quran dan juga baginda Rasulullah SAW, maka kita perlu mengemukakan hujah-hujah yang bersifat yang tidak bergantung kepada satu Al-Quran dan tidak bergantung kepada ajaran baginda Rasulullah SAW. Right? Artinya kita perlu mencari hujah ataupun bukti wujudnya Tuhan itu daripada bukti-bukti yang semua orang
tanpa mengira dia orang Islam atau orang bukan Islam boleh terima. Right? Dan salah satu jenis bukti sekurang-kurangnya yang boleh diterima oleh orang Islam dan juga orang bukan Islam bila kita bercakap tentang kewujudan Tuhan ni adalah bukti berdasarkan alam itu sendiri. Right? Sebab Tuhan adalah pencipta alam. Right? Tuhan yang menciptakan alam. Right? Kita tidak boleh melihat Tuhan. Right? Tetapi kita boleh melihat ciptaannya, iaitu alam. Right? Kita boleh melihat misalnya gunung ganang, kita boleh melihat sungai yang mengalir, kita boleh melihat lautan, kita boleh melihat tumbuh-tumbuhan, kita boleh melihat haiwan, kita boleh melihat tubuh badan kita sendiri, kan. Kita semua ni dicipta. Right? Jadi meskipun kita tidak boleh melihat Tuhan, right? Kita boleh melihat Tuhan dengan deria panca indera kita, kan. Tetapi kita boleh melihat ciptaan Tuhan, hasil ciptaan Tuhan. Dan sekiranya kita mengkaji dan menyiasat hasil ciptaan Tuhan, maka kita boleh menggunakan, right, apa yang kita siasati tentang ciptaan Tuhan ni, tentang alam ni, untuk meyakinkan diri kita dan meyakinkan orang lain bahawa Tuhan itu wujud. Right? Dia perumpamaannya seperti katakan ada seorang arkitek yang mereka bentuk. Saya nak ambil contoh yang mudah lah. Kita semua berada di kampus. Right? Kita semua berada di kampus UKM dan awak mungkin berada di college. Saya berada di bangunan sains fizik. Kalau kita lihat sekeliling kita, right, kita berada dalam bangunan, right, saya berada di bangunan sains fizik, awak berada di bilik masing-masing di college, right. Bangunan-bangunan ini, right, telah sedia terbina lama sebelum kita datang ke sini, right. Saya mula berkhidmat di UKM pada tahun 2010, right. Dan bila mana saya mula berkhidmat tu, bangunan pejabat yang saya diami sekarang ni sudah pun terbina, right. Sama juga kesnya dengan awak semua, right. Tak kala awak mendaftar masuk ke dalam college masing-masing, masuk ke bilik masing-masing, bangunan college tu dah sedia terbina, right. Dan bila kita melihat, right, bila kita melihat bangunan yang berada di sekeliling kita ni, kita akan tertanya, bangunan ni dah ada lama sebelum aku datang ke UKM, right. Barangkali sewaktu kita baru lahir tu pun bangunan ni dah ada, right. Dan kita akan tertanya, siapa yang bertanggungjawab untuk mereka bentuk dan membina bangunan yang aku diami sekarang, right. Dan meskipun kita tidak kenal siapa arkitek ataupun siapa jurutera yang telah bertanggungjawab untuk membina bangunan sama ada pejabat ataupun kolej yang awak diami itu, tapi akal fikiran kita tahu mesti ada arkitek yang telah mereka bentuk bangunan-bangunan ini dan mesti ada jurutera yang telah membina bangunan-bangunan ini, right. Mustahil untuk bangunan-bangunan yang kita diami sekarang ni, sama ada di pejabat saya ataupun di college, di bilik-bilik awak di college, mustahil untuk kesemua bangunan-bangunan ini terdiri dengan sendirinya ataupun terbina dengan sendirinya, right. Agak sukar untuk kita membayangkan bahawa batu bata yang membina bangunan tu yang boleh bersusun dengan sendirinya, right, menjadi sebuah bangunan. Agak sukar untuk kita membayangkan yang wayar-wayar yang menyambung lampu dan kipas dalam bangunan ini boleh bersambung dengan sendirinya, right, untuk menghasilkan sistem rangkaian elektrik yang menjala keseluruhan bangunan-bangunan ini, kan. Agak sukar untuk kita membayangkan yang paip-paip di dalam tandas sama ada tandas dan
bilik mandi di college ataupun di pejabat ini boleh bersambung dengan sendirinya dengan paip, kemudian paip itu bersambung dengan paip yang besar, kemudian bersambung lagi, dan untuk membolehkan air lalu kan, sehingga bila buka pilih air itu, air akan mengalir kan. Agak bila kita, agak mustahil untuk akal kita menerima kenyataan bahawa semua benda yang terbina di sekeliling kita, bangunan yang kita diami ini terbina dengan sendirinya, right? Tanpa pereka, tanpa pembinanya, right? Jadi meskipun kita tidak pernah berjumpa, kita tak pernah lihat pun wajah arkitek, wajah jurutera yang mereka bentuk bangunan-bangunan di kampus UKM ni, tetapi kita boleh menggunakan akal fikiran kita dan dengan memerhatikan, right, bangunan-bangunan yang berada di sekitar kita, boleh tiba kepada kesimpulan bahawa kesemua bangunan-bangunan ini mesti ada arkiteknya, mesti ada juruteranya, right? Meskipun kita tak pernah berjumpa arkitek dan jurutera bangunan-bangunan di UKM, right? Kita tak tahu pun nama arkitek untuk bangunan-bangunan di UKM, right? Tidak tertulis di mana-mana pun kan. Kalau ke Chancellery pun tidak terpahat pada dinding siapa arkitek bangunan-bangunan di UKM kan. Kalau bertanya kepada pengetua kolej awak pun, dia pun mungkin tak tahu siapa arkitek yang mereka bentuk bangunan-bangunan di kolej kediaman tu kan. Tapi meskipun kita tak tahu nama arkitek, nama jurutera semua ni, namun kita boleh menyimpulkan, akal fikiran kita boleh menyimpulkan bahawa mesti ada jurutera, mesti ada arkitek yang telah bertanggungjawab untuk mereka bentuk dan membina semua bangunan-bangunan yang kita diami sekarang, right? Dan dengan mengkaji seni bina, mengkaji reka bentuk bangunan-bangunan yang ada sekarang ini, yang terbina sekarang, kita sedikit sebanyak boleh mengetahui sifat ataupun identiti arkitek ini. Kita daripada bentuk daripada contohnya daripada bentuk bumbung bangunan di UKM ni, kita boleh mengetahui, right? Arkitek ni dia arkitek tempatan ataupun arkitek antarabangsa kan. Cita rasanya bagaimana kan, dia suka warna apa, dia suka seni bina Melayu, seni bina antarabangsa, seni bina Inggeris kan. Daripada reka bentuk bangunan-bangunan yang tersergam di UKM sekarang ni, kita boleh membuat tekaan-tekaan sebenarnya, kita boleh meneka, right, cita rasa, perwatakan, kecenderungan, minat arkitek dan jurutera yang telah membina bangunan-bangunan di UKM ini, right? Samalah juga halnya apabila kita bercakap tentang Tuhan dan juga alam, right? Dalam Islam, kita percaya bahawa alam ini ada penciptanya, dan penciptanya adalah Tuhan, right? Jadi dengan mengkaji alam, dengan mengkaji bagaimana alam ni telah disusun, bagaimana alam diciptakan, bagaimana alam ni dijadikan, bagaimana alam ni disusun, bagaimana alam ni sedang ditadbir, maka kita boleh meneka, kita boleh mengenal pasti, kita boleh mengetahui, right, apa sifat-sifat pencipta alam ini, right? Kita lihat alam ini ada aturannya, ada tertibnya kan. Siang diikuti dengan malam, malam diikuti dengan siang kan. Kita melihat bahawa kadar putaran bumi ni ada kadarnya kan, tidak terlaju, tidak terperlahan kan.
kadar di mana bulan mengelilingi bumi pun ada tahap-tahapnya kan. Bukannya bulan daripada gelap tiba-tiba jadi cerah kan. Sebaliknya kecerahan bulan tu dia meningkat secara berperingkat kan, secara bertahap kan, daripada bulan sabit, kemudian bulan suku, kemudian bulan penuh, kemudian dia kembali ke bulan sabit. Ada tahap-tahapnya. Dan daripada situ kita boleh menggunakan perubahan secara bertahap pada fasa bulan itu untuk membangunkan kalender kita, right? Sebab itu kalender orang Islam berdasarkan peredaran bulan. Satu, sebab memang dah diperintahkan dalam Al-Quran bahawa apa fasa bulan tu wajib digunakan untuk mengukur peredaran masa. Dan dua, sebab sekiranya kita menggunakan fasa bulan ni untuk menentukan perjalanan hari dalam sebulan, maka itu semua orang boleh mengetahui tarikh hari tersebut, right? Hanya dengan melihat, mendongak ke langit, kemudian lihat fasa bulan sekarang apa, right? Jadi itu, jadi fasa bulan itu dia seakan-akan satu kalender semula jadi, right? Satu kalender semula jadi yang semua orang boleh gunakan sekiranya awak tahu macam mana nak membaca dan mentafsir fasa bulan lah, right? Kalau dan memandangkan kita sebagai orang Islam bergantung kepada fasa bulan untuk menyusun, right, hari-hari kita kan. Bila nak puasa, bila nak pergi haji, bila nak beraya, semua benda, semua peristiwa penting dalam kalender Islam tu bergantung kepada peredaran bulan, right? Justru menjadi satu bukan kewajipan, tapi eloklah kalau kita sebagai orang Islam tahu sikit sebanyak tentang peredaran bulan ni. Justru kita sebagai orang Islam, kita perlulah tahu sikit sebanyak tentang ilmu astronomi. Sekurang-kurangnya cukup untuk mengetahui bila, kenapa bulan tu menunjukkan fasa-fasa yang beza, right? Kalau kita tak mau tahu tentang lorong hitam ke, tentang multiverse ke, tak apa kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu tentang fasa-fasa bulan kan. Kenapa? Sebab benda itu penting dalam kalender kita, sebab kalender kita sebagai kalender orang Islam, right? Jadi itu adalah contoh bagaimana kejadian alam semula jadi itu boleh digunakan untuk mengatur kehidupan kita dan memandangkan kejadian semula jadi itu boleh diperhatikan oleh semua orang, maka kejadian semula jadi itu jadi suatu yang demokratik lah dalam erti kata, right? Dalam erti kata apabila kita mendasarkan, right, kita mendasarkan kalender kita kepada peredaran fasa bulan, dan fasa bulan ni semua orang boleh lihat dengan mata kasar sendiri kan. Maka secara tak langsung ilmu tentang peredaran hari, ilmu tarikh, tentang tarikh bila berlaku semua, ini semua menjadi suatu yang bersifat umum, right? Yakni semua orang boleh kuasainya sekiranya awak sanggup belajar tentang ilmu astronomi lah, right? Jadi dan mereka yang dan memandangkan kalender Islam berdasarkan peredaran bulan, maka ini juga telah mendorong ahli-ahli sains dalam Islam untuk cuba menyiasat bagaimana tabi'i bulan itu sendiri. Maksudnya bila bulan ni bergerak, adakah dia bergerak dengan seragam? Adakah ada masa dia terbit lebih awal ataupun terbit lebih lewat? Bila dia terbit tu, dia terbit di ufuk di kawasan yang sama ataupun tidak, right? Jadi apabila sesuatu kejadian semula jadi itu berlaku secara bertahap, right, seperti fasa bulan, ia boleh digunakan untuk mengatur kehidupan kita dan memandangkan kalender Islam ni berdasarkan kepada
berdasarkan kepada peredaran bulan, maka itu juga telah mendorong orang-orang Islam untuk mendalami ilmu astronomi, kerana dengan mendalami ilmu astronomi maka mereka boleh memahami, boleh memahami pergerakan bulan dengan bukan saja bulan lah, tapi pergerakan cakrawala tu dengan lebih baik. Jadi itu contoh bagaimana agama, tuntutan agama tu boleh mendorong kemajuan dalam bidang sains. Bayangkan kalau dalam Islam kita tidak menggunakan fasa bulan untuk menentukan kalender kita, barangkali tiada insentif pun untuk orang-orang Islam mengkaji objek-objek cakrawala, kan. Bayangkan kalau kita tak perlu solat lima waktu, justru tak perlu menentukan arah kiblat. Barangkali tidak ada insentif pun untuk kita belajar ilmu astronomi untuk menentukan arah kiblat. Bayangkan kalau kita tak perlu menunaikan ibadah haji, kan. Jadi jadi kita tak perlu ke Mekah, kan. Mungkin sekiranya itu berlaku, tidak ada keperluan pun untuk orang Islam belajar ilmu geografi, kan, untuk menentukan arah perjalanan daripada bandar-bandar berbeza ke Mekah, kan. Kalau kita melihat rukun Islam, kan, 2 kalimah syahadah yang pertama, kemudian solat lima waktu, kan. Kalau kita nak solat kalau kita nak menunaikan solat 5 waktu tu, kita perlu tahu bila masuknya setiap satu waktu tu, kan. Bila masuk waktu subuh, bila masuk waktu zuhur, bila masuk waktu asar, bila masuk waktu maghrib, bila masuk waktu isyak. Jadi secara tak langsung, untuk menunaikan ibadah solat itu, orang Islam perlu tahu cara mengukur dan menentukan masa. Secara tak langsung kita kena ada ilmu sedemikian. Kalau orang Islam tidak tahu cara-cara menentukan masa ataupun tidak ada ilmu pengukuran dan penentuan masa, maka mustahil untuk kita solat pada waktu yang betul, kan. Itu satu. Kemudian untuk menunaikan solat juga kita perlu tahu arah kiblat, kan. Sebab menghalakan tubuh badan kita ke arah kiblat itu salah satu rukun solat, kan. Kalau kita tak penuhi rukun solat tu, maka solat kita tak sah. Jadi selain daripada mengetahui bila masuknya waktu, dan itu memerlukan kita tahu bagaimana menentukan dan mengukur masa, orang Islam juga perlu mengetahui bagaimana nak menentukan arah kiblat. Jadi secara tak langsung, untuk kita menunaikan ibadah solat kita 5 waktu tu, kita bukan saja perlukan ilmu astronomi untuk menentukan waktu, tetapi kita juga memerlukan ilmu astronomi dan ilmu geografi dan juga ilmu matematik untuk menentukan arah kiblat daripada kedudukan kita. Jadi secara tak langsung, disebabkan kita sebagai umat Islam, sebabkan kita telah diperintahkan untuk menunaikan solat 5 waktu, maka secara tak langsung untuk menunaikan solat itu, kan, kita perlu tahu mengukur masa. Kita perlu tahu menentukan arah, kan. Untuk mengukur masa tu kita sama ada boleh gunakan matahari pada waktu siang ataupun boleh menggunakan buruj ataupun bulan pada waktu malam. Tapi dalam Islam, penentuan waktu solat tu banyak berdasarkan kepada matahari. Kriteria masuknya waktu solat itu banyak berdasarkan kepada matahari. Tapi apa-apa itu masih memerlukan ilmu astronomi dan juga ilmu matematik, kan. Kemudian untuk menentukan arah kiblat, kita perlu tahu ilmu geografi. Kita perlu mengetahui juga ilmu astronomi, kan, sebab sekiranya kita tahu membaca bintang-bintang di langit, buruj-buruj di langit, maka kita boleh tahulah arah utara, selatan, timur, barat.
Jadi untuk menunaikan solat 5 waktu itu sudah memerlukan umat Islam mengetahui banyak ilmu-ilmu sains, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu matematik kan. Dan matematik itu pun bukan matematik yang sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang belajar untuk matematik moden dan matematik tambahan itu kan. Sebab bila kita nak menentukan arah kiblat, right, kita kena ingat bahawa bumi ni berbentuk bulat. Right? Jadi menentukan arah di atas permukaan yang rata berbeza dengan menentukan arah pada permukaan yang bulat. Right? Saya bagi contoh yang mudah lah. Mungkin awak sekarang sedang berada di atas meja ataupun awak sedang berada di atas katil. Okay? Kalau kalau awak bayangkan awak ambil katakan satu tali, kemudian awak letakkan tali itu daripada hujung kiri meja ke hujung kanan meja, right? Itu adalah garis lurus di atas, itu akan membentuk satu garis lurus di atas meja awak, right? Tapi kalau awak ambil sebiji bola katakan, sebiji bola, kemudian awak ambil tali itu dan awak letakkan tali itu di atas permukaan bola tu, kemudian awak buat lilitan mengelilingi bola tu, awak akan dapati apabila awak buat lilitan itu, right, satu hujung tali itu dia akhirnya akan kembali dan kembali menyentuh kepada awal tali itu, right? Meaning that on a flat surface, di atas permukaan yang rata, right, garis lurus tu memang akan rata lah kiranya, right? Hujung kiri tali tak akan bersentuh dengan hujung kanan tali, right? Sebaliknya kalau kita berada di atas sebuah permukaan yang melengkung seperti di atas sebuah sfera atau sebuah bola, right? Maka hujung kiri tali tu kalau kita lilitkan pada bola tu atau pada bentuk sfera tu, akhirnya hujung kiri tali tu akan menyentuh kembali akan menyentuh hujung kanan tali tu. Right? Dia akan bercantum semula. Itu secara tak langsung memberitahu kita bahawa mengukur jarak pada permukaan yang rata sangat berbeza dengan mengukur jarak pada permukaan yang melengkung. Alright? Dan sekiranya kita ingin menentukan arah kiblat yang betul, kita perlu mengetahui sama ada bumi ni berbentuk bulat ataupun rata. Right? Sebab kalau kita berandaian yang bumi ni berbentuk rata, kita akan dapat arah kiblat yang berbeza berbanding dengan sekiranya kita mengandaikan bumi ni berbentuk bulat. Right? You get two different, awak akan mendapat dua jawapan yang berbeza. Right? Jadi sebab itulah untuk orang Islam, right, kita sudah lama, sejak awal lagi kita dah tahu bahawa bumi ni berbentuk bulat, right? Sekiranya kita tak tahu hakikat bahawa bumi ni berbentuk bulat, maka semua arah kiblat yang kita kita dah gunakan selama ni semuanya salah lah. Tetapi itu tak berlaku kan. Kalau kita tak tahu kan, kalau tanpa mengetahui bentuk sebenar bumi, right, kita tak akan boleh menentukan arah kiblat yang betul. Kan? Tanpa menentukan bentuk sebenar bumi, kita tak boleh pergi ke haji pun. Right? Betul tak? Jadi agak dari satu segi, mungkin awak pernah dengar kan, ada saja orang-orang yang ada saja pihak-pihak tertentu yang mempersoalkan, betul ke bumi ni bulat? Betul ke bumi ni bentuk sfera? Betul ke bumi ni bukan ke bumi ni rata ke tidak? Kan? Ada orang-orang macam tu dan dari satu segi agak melucukan bila mereka mempersoalkan bentuk bumi itu, sebab sekiranya orang-orang ini solat 5 waktu dan mereka percaya bahawa solat mereka tu sah, mereka mesti tahu sama ada arah kiblat yang mereka
yang mereka hala tu betul ataupun tidak, kan? Dan kalau mereka pergi ke haji, mereka menunaikan haji, kan? Bila mereka menaiki kapal terbang ke Arab Saudi, kan? Juru terbang dalam kapal terbang tu pun menentukan perjalanan daripada katakan Kuala Lumpur ke Jeddah ataupun ke Madinah, kan? Dengan mengandaikan yang bumi ni berbentuk bulat, kan? Bukannya dengan mengandaikan bumi ni berbentuk rata. Jadi untuk sesetengah pihak mempersoalkan bentuk bumi ni, dan apatah lagi pihak itu pun adalah orang Islam sendiri, kan? Itu sesuatu yang sangat menghairankan dan tidak sepatutnya berlaku, right? Sebab begitu banyak ibadah kita, right? Yang bergantung kepada andaian, bukan kepada andaian, bergantung kepada ilmu yang tepat dan ilmu yang benar tentang bentuk bumi itu sendiri. Dan kita tahu, right, bentuk bumi itu bentuk sfera, kan? Dia bukan berbentuk rata, right? Jadi bila kita melihat rukun Islam kita, kan, kita baru lihat menunaikan solat tadi, kan, bagaimana tuntutan ataupun perintah menunaikan solat 5 waktu itu memerlukan umat Islam menguasai ilmu-ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu matematik, kan? Semata-mata sebab kita perlu solat ni, kan? Kita perlu solat, jadi kita perlu tahu bila masuknya waktu solat itu memerlukan ilmu astronomi dan memerlukan ilmu matematik, dan kita perlu juga tahu ke arah mana kita patut menghadap untuk kiblat kita. Itu memerlukan ilmu geografi, itu memerlukan ilmu astronomi, itu memerlukan ilmu matematik, right? Jadi itu contoh yang mudah untuk meyakinkan kita bahawa dalam Islam, right, dalam Islam, sains dan agama itu bukan sesuatu yang bertentangan di antara satu sama lain, right? Sebaliknya, sains itu dimanfaatkan oleh orang-orang Islam untuk membantu mereka menunaikan urusan keagamaan mereka, right? Apa yang berbeza di antara peradaban Islam dengan peradaban Barat, salah satu perbezaan yang ketara lah apabila kita bercakap tentang sains dan agama ini adalah dalam peradaban Barat, sekurang-kurangnya peradaban Barat yang moden ini, kebiasaannya kemajuan sains itu akan dipertentangkan dengan agama. Maksudnya dalam tamadun Barat moden, mereka percaya bahawa kemajuan sains hanya boleh dikecapi dengan memencilkan agama, dengan meminggirkan agama daripada kehidupan mereka. Right? Sebaliknya, dalam tamadun Islam, kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa ilmu sains, sekurang-kurangnya ilmu sains yang benar, tidak akan bercanggahan dengan tuntutan agama. Sebaliknya, untuk menunaikan tuntutan agama itulah kita perlu tahu tentang ilmu sains, kan? Sebab macam mana kita nak solat kalau kita tak tahu dah masuk waktu ataupun tidak, kan? Macam mana kita nak solat kalau kita tak tahu adakah kita menghadap ke arah yang betul ataupun tidak, kan? Jadi kesemua penentuan waktu, penentuan arah kiblat ni semuanya memerlukan ilmu pengetahuan sains, ilmu astronomi, matematik, geografi, right? Kemudian kalau kita lihat rukun Islam yang berikutnya, solat, lepas tu menunaikan zakat, right? Menunaikan puasa pun, menunaikan puasa, right? Puasa pun kita serupa juga, kita perlu tahu, kan, kalau nak menentukan bila kita patut mula berpuasa di bulan Ramadan, right? Kita perlu tahu sama ada kita perlu tahu bila jatuhnya satu Ramadan itu, kan? Dan itu
memandangkan kalender orang Islam ni berdasarkan peredaran bulan, maka kita untuk menentukan bila kita patut mula berpuasa dan bila kita patut tamatkan berpuasa tu, itu juga memerlukan ilmu astronomi, right? Kita perlu mencerap anak bulan, right? Untuk menentukan sama ada kita dah boleh mula berpuasa dan untuk menentukan sama ada kita dah boleh mula raya ataupun tidak, right? Baru-baru ni kan, kalau Aidilfitri baru-baru ni kan ada dalam kalender yang diedarkan kepada kita semua, diramalkan, right? Hari raya itu jatuh pada hari Selasa, right? Tetapi apabila ahli falak kita mencerap, right? Melakukan cerapan untuk mengesan anak bulan tu, anak bulan telah berjaya dilihat pada petang atau pada senja hari Ahad, right? Memandangkan anak bulan telah dilihat pada senja hari Ahad, maka itu bererti bahawa keesokannya adalah kita boleh beraya lah pada hari Isnin tu, right? Sebaliknya, sekiranya anak bulan tidak kelihatan pada senja atau pada petang Ahad, maka kita perlu melengkapkan 30 hari puasa dan hari raya pertama akan jatuh pada hari Selasa seperti mana yang diramalkan dalam kalender kita, right? Jadi tidak ada isu konspirasi atau isu mufti kita sengaja menukar-nukarkan hari raya ataupun hari puasa. Tak ada isu kita kurang sehari berpuasa berbanding dengan negara lain. Tak ada isu sedemikian, right? Dia punya penentuan bila bermulanya bulan Islam ini, dia dia agak telus, dalam arti kata kita boleh menggunakan ilmu astronomi untuk meramalkan kedudukan bulan di langit, right? Ilmu astronomi boleh digunakan untuk meramalkan, okey, pada petang ni bulan akan berada di mana, right? Akan berada di belah di langit, di kaki langit sebelah timur ke, sebelah barat ke, di atas kepala kita ke, right? Jadi ilmu astronomi boleh digunakan untuk meramalkan kedudukan bulan di langit, right? Dan tetapi itu berbeza dengan mengesahkan betul ataupun tidak bulan kelihatan di langit. Sebab bila kita nak menentukan permulaan bulan dalam Islam, permulaan bulan Islam tu ditentukan berdasarkan kepada cerapan, berdasarkan kepada kenampakan anak bulan tu sendiri. Maksudnya, it is not good enough for us to know, dia tak cukup bagus untuk kita mengetahui, oh, bulan berada di sekian-sekian tempat. Tetapi kalau katakan, kalau mendung ataupun kalau waktu hujan ataupun kalau ditutupi oleh awan, right? Langit ditutupi oleh awan, maka kita tak boleh nampak bulan juga, meskipun ilmu astronomi memberitahu kita, bulan mesti ada kat situ, right? Tetapi memandangkan kita tidak boleh mencerap, kita tak boleh melihat anak bulan, maka dari segi hukumnya bulan baru tidak boleh dimulakan, right? Sebab permulaan bulan dalam Islam tu berdasarkan kepada nampaknya anak bulan, bukan berdasarkan wujudnya bulan itu, right? Jadi itu yang kita kena faham. Artinya dalam Islam, prosedur untuk menentukan permulaan bulan dalam Islam tu sebenarnya prosedur yang bukan saja bergantung kepada pengiraan matematik, pengiraan astronomi, tetapi ia mesti disusuli, mesti disokong dengan data empirik, data yang dikutip, data yang dicerap menerusi
cerapan, menerusi apa, deria panca indera kita. Dan sebenarnya itu tidak jauh berbeza. Itu hampir sama dengan apa yang, bukan itu hampir sama, itu memang sama dengan apa yang kita lakukan dalam sains pun, right? Kalau awak ingat kembali, kan, bila awak belajar sains awal dulu kan, bila awak buat eksperimen, awak akan membuat inference lebih dahulu, kemudian awak akan buat hypothesis, right? Hypothesisnya apa? Hypothesisnya adalah ramalan je, kan? Awak teka apa yang awak akan dapat, right? Contohnya kalau awak buat eksperimen, eksperimen berkenaan dengan contohnya pembakaran lilin, katakan, right? Apakah faktor-faktor awak nak menentukan sama ada lilin boleh terbakar sekiranya tiada udara, kan? Jadi awak, sebelum awak mula melakukan eksperimen tu, kan, awak teka dulu apa yang awak akan dapat, kan? Awak ramalkan dulu apa yang awak akan dapat. Awak ramalkan, oh kalau lilin ini, kalau aku letak lilin ni dalam, kalau aku telangkupkan, kan, satu balang kaca di atas lilin ni, kan, kemudian aku nyalakan lilin ni, lama kelamaan lilin tu akan padam, kan? Jadi itu, sebelum kita membuat eksperimen, memulakan eksperimen tu, kita akan buat ramalan dulu apa yang kita akan dapat, right? Kemudian kita akan mulakan eksperimen untuk menentukan sama ada ramalan kita tu betul ataupun tidak, right? Kalau ramalan kita tu betul, dibuktikan, ataupun kalau data yang kita kutip tu membuktikan bahawa ramalan kita betul, maka kita telah menemui sesuatu yang barulah. Maksudnya ramalan yang ilmu yang kita gunakan untuk buat ramalan itu betul lah, right? Sebaliknya, sekiranya data yang kita kutip tu menyangkal ramalan kita, maka itu bermaksud ada sesuatu yang tak kena dengan ilmu yang kita gunakan untuk buat ramalan tersebut, right? Jadi dalam sains, right? Dalam sains, ia adalah perkara yang biasa untuk kita membuat ramalan. Kemudian kita menguji, menentusahkan sama ada ramalan itu benar ataupun tidak dengan melakukan eksperimen, dengan mengutip data, dengan melakukan pemerhatian, dengan buat kerja lapangan, right? Jadi kenapa pengesahan berdasarkan pemerhatian, berdasarkan data itu penting? Sebab ramalan kita boleh jadi salah, right? Sebab dan akhirnya kita hidup di dunia yang kita hidup di dunia yang sebenar. Dalam arti kata, apa-apa yang kita ramalkan tu, kita perlu sentiasa benchmark, kita perlu sentiasa tanda aras dengan apa yang benar-benar berlaku di luar sana, right? Sebab kita bukan hidup dalam angan-angan kepala kita, kan. Jadi itu sebabnya dalam sains, bukan saja kita ada ilmu yang bersifat teori, tetapi kita juga ada ilmu yang bersifat amali, right? Ilmu amali itulah yang akan menentukan sama ada ramalan yang dibuat berdasarkan teori itu benar ataupun tidak. Jadi sama juga halnya dengan kes penentuan bulan Islam, permulaan bulan Islam menggunakan cerapan ini, right? Kita boleh menggunakan ilmu astronomi untuk meramalkan di mana bulan mesti berada ataupun di mana bulan akan mungkin berada, right? Di mana bulan akan berada pada petang ini, contohnya, right? Tetapi untuk menentukan sama ada ramalan itu benar ataupun tidak, kita perlu keluar daripada bilik kita, daripada pejabat kita, kemudian kita mendongak ke langit pada petang ini untuk mengesahkan sama ada ramalan kita betul ataupun tidak, right? Itu semangatnya, dan itu adalah satu semangat yang saintifik. Maksudnya kita kena sentiasa menguji dan menilai kebenaran apa-apa ramalan yang kita buat. Kita tak boleh terima bulat-bulat ramalan yang kita buat ataupun tekaan yang kita buat. Sebaliknya, tekaan ataupun ramalan itu mesti sentiasa diuji ataupun diperbandingkan dengan data yang sebenar, right? Jadi
untuk kes yang Aidilfitri baru-baru ni, right? Berdasarkan pengiraan astronomi, kan, mereka tahu bahawa pada anak bulan boleh mula kelihatan pada petang hari Ahad, petang Isnin dan juga petang Selasa. Cuma tahap kesukarannya tu akan berbeza-beza. Maksudnya pada petang Isnin pada petang Ahad, bulan memang sudah anak bulan memang wujud di langit, right? Cumanya ianya masih nipis, right? Dia masih halus, jadi agak sukar untuk kita mencerapnya, right? But the moon is there. Tapi anak bulan tu ada di langit, right? Sekiranya diizinkan oleh Tuhan, maka kita akan boleh nampak anak bulan, right? Manakala pada petang hari Isnin dan Selasa pula, anak bulan memang dah ada di langit dan lebih mudah untuk kita melihat anak bulan pada petang Isnin dan juga petang Selasa, right? Sebab anak bulan tu dah semakin besar, jadi lagi mudah untuk kita melihatnya dengan jelas, right? Jadi untuk Aidilfitri baru-baru ni, right, memang kita boleh memang kita telah pun menggunakan ilmu astronomi untuk meramalkan sama ada bulan wujud ataupun tidak, anak bulan wujud di langit ataupun tidak pada petang Ahad, petang Isnin, petang Selasa, right? Tetapi untuk mengetahui bila betul-betul bulan tu ada di langit atau boleh dilihat di langit, maka kita perlu melakukan cerapan lah, right? Kita perlu membandingkan ramalan kita tu dengan apa yang kita boleh lihat di langit, right? Dan untuk Aidilfitri baru-baru ni, right, meskipun dikatakan bahawa sukar untuk melihat anak bulan pada petang hari Ahad, right? Tetapi ia tidak mustahil. It is not impossible. It's just difficult, right? Dan yalah, biasalah kadang-kadang benda yang mustahil itu yang akan berlaku dengan izin Tuhan, bukan? Jadi meskipun anak bulan pada petang Ahad itu sangat halus, sangat nipis, tetapi tidak mustahil untuk ianya dicerap. Dan alhamdulillah, apabila ahli-ahli falak kita di Malaysia melakukan cerapan pada petang Ahad itu, mereka berjaya. Sebenarnya salah satu tempat melakukan cerapan di Malaysia berjaya untuk mencerap anak bulan, right? Di Malaysia kita ada banyak tempat yang ditugaskan untuk mencerap anak bulan, right? Bukan kita mencerap anak bulan hanya di satu tempat untuk satu Malaysia, tak. Kita ada dalam, I think dalam 20 dalam berbelas tempat berbeza di serata pelosok negara kita di mana kita boleh mencerap anak bulan, right? Jadi ada di Langkawi, ada di Kuala Terengganu, ada di Sabah, ada di Sarawak, ada di Putrajaya, ada di Selangor, ada di Johor, right? Jadi kesemua tempat-tempat ini akan cuba mencari anak bulan, right? Dan sekiranya salah satu daripada kesemua tempat-tempat ini berjaya mencerap anak bulan, maka keputusan itu terpakai untuk semua negeri-negeri di Malaysia, right? Meskipun anak bulan itu kelihatan, contohnya berjaya dilihat oleh pencerap di Langkawi contohnya, right? Keputusan itu juga terpakai untuk semua negeri-negeri lain di Malaysia, right? Sebab itulah keputusan bila bermulanya puasa, bila bermulanya Syawal ni jatuh diumumkan oleh wakil Raja-Raja Melayu, right? Sebab Raja-Raja Melayu, sebab
bidang kuasa Raja-Raja Melayu ni meliputi semua negeri-negeri di Malaysia, right? Sebab itu juga keputusan tarikh Syawal dan Ramadan itu hanya terpakai untuk kita di Malaysia saja, right? Tidak terpakai untuk mereka di Singapura, mereka di Indonesia, sebab Indonesia dan Singapura mewakili negara yang berbeza, right? Mereka kena ikut pemerintah mereka lah, right? Sebab akhirnya sebab memandangkan bukan semua orang boleh mencerak anak bulan, kan? Kita tidak diwajibkan semua orang mencerak anak bulan, kan? Sebaliknya memadai untuk orang-orang tertentu saja yang berkebolehan, yang berkepakaran untuk mencerak anak bulan, maka kita serahkan tanggungjawab itu kepada mereka yang telah dilantik, right? Ini pun satu contoh perbezaan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, right? Bayangkan kalau penentuan Syawal dan Ramadan itu dijadikan fardu ain. Jenuh setiap seorang daripada kita kena mencerak anak bulan, kan? Untuk mengetahui sama ada kita patut berpuasa ataupun tidak. Sebaliknya, ilmu itu ataupun tugas menentukan bila bermulanya puasa, bila bermulanya raya itu adalah satu fardu kifayah. Bukan semua orang perlu mencerak anak bulan untuk menentukan bila bermulanya puasa, bila bermulanya raya, right? Cumanya bila sebegitu, maka kita kena menaruh kepercayaan kita, menyerahkan amanah itu kepada orang yang sepatutnya lah, right? Janganlah bila penyimpan mohon besar raja-raja dah umumkan, okey, raya jatuh pada hari Isnin. Lepas tu ada pula ada di kalangan kita yang keras kepala, aku tak mau raya pada hari Isnin, aku nak raya pada hari Selasa. Kenapa? Sebab Singapura raya pada hari Selasa, kan? Tak bolehlah macam tu, right? Sebab kita sudah menyerahkan, right, tanggungjawab itu kepada pihak pemerintah, dan pihak pemerintah telah menugaskan ahli falak untuk menentukan permulaan bulan Syawal dan juga bulan Ramadan, right? Jadi kalau ahli falak telah berjaya melihat anak bulan pada petang Ahad, justru raya jatuh pada hari Isnin, maka kita sebagai rakyat, right, rakyat yang tak tahu menahu, yang tak ada ilmu tentang tentang cerapan anak bulan, tentang falak semua ni, maka kita kena akurlah, kan, kepada keputusan itu, right? Samalah seperti kalau kita pergi berjumpa doktor, katakan kita jatuh sakit, kan, kemudian kita pergi berjumpa doktor, lepas tu doktor menyuruh kita, okey, awak patut makan ubat, awak patut makan gini, kan. Kalau kita tidak terlatih dalam bidang perubatan, right, maka kita kena akurlah kepada nasihat doktor, kan. Takkanlah kita pergi, kita sakit, kemudian kita pergi berjumpa doktor, kemudian bila doktor suruh kita makan ubat, kita petikaikan dia pula, kan. Kita marah-marah je, saya tak makan ubat, kan, saya nak makan ubat ni gini-gini, kan. Dalam arti kata, bila kita telah menyerahkan tanggungjawab itu kepada orang lain, dan orang itu memang orang yang berkepakaran dalam bidang itu, right, maka kita perlu akurlah kepada keputusannya, kepada nasihatnya, kepada pandangannya, right? Kita tak boleh keras kepala, kan. Kalau kita nak keras kepala juga, maka selepas ni kitalah tentukan bila masuknya bulan baru dalam Islam, kan. Maksudnya setiap pada 28 hari bulan, setiap pada hari ke-28 setiap bulan Islam, kita perlu, wajib untuk kita mencerak anak bulan sendiri, kan. Samalah seperti kalau kita sakit, kita tak mau dengar cakap doktor, maka akhirnya kita kena, sama ada kita sendiri jadi doktor dan merawat diri kita, ataupun kita akan mendengar, kita cuba cari sendirilah rawatan itu daripada internet ataupun daripada mana-mana sumber yang kita nak, right? Dia akhirnya
bila kita bercakap tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah ni, dia Islam tidak menghalang sesiapa. Islam tidak menghalang kita untuk mendalami ilmu falak pun. Kalau ada di kalangan awak yang berminat untuk, katakan awak nak tahu macam mana nak menentukan permulaan, macam mana nak mencerap anak bulan ni kan. Islam tidak menghalang sesiapa untuk mendalami ilmu tersebut. Alright. Cumanya dalam Islam uh, ilmu itu sentiasa datang dengan tanggungjawab. Right? Dan tanggungjawab itu sentiasa mengandaikan ilmu. Maksudnya kalau awak ingin memikul tanggungjawab untuk menentukan tarikh Syawal sendiri, tarikh Ramadan sendiri, maka awak perlu memastikan yang diri awak memiliki ilmu yang cukup untuk mencerap anak bulan. Right? Sekiranya awak ingin kebebasan untuk katakan awak tak mau dengar cakap mufti ataupun sultan-sultan kita kan dalam penentuan uh, Syawal dan Ramadan ni, tak ada masalah kan. Cuma awak kena pastikan yang awak sepandai ilmu yang awak miliki itu adalah cukup untuk awak mencerap anak bulan dan menentukan tarikh permulaan Syawal dan juga Ramadan dengan sendirinya tanpa bergantung kepada orang lain, right? Tapi sekiranya awak tidak mampu, awak tak ada masa, awak tak ada tenaga, awak tak ada kemampuan akal fikiran untuk mendalami ilmu-ilmu yang rumit, sama ada dalam bidang perubatan ke, bidang falak ke, maka awak perlu bersedia untuk menyerahkan tanggungjawab itu kepada orang yang sepatutnya, right? Dan tak ada masalah pun kalau kita bergantung kepada mereka yang pakar, right? Dalam Islam tidak menjadi satu dosa pun kalau kita memilih untuk menyerahkan tanggungjawab itu kepada orang yang selayaknya, right? Kalau awak tidak boleh menjatuhkan, katakan kalau awak tidak boleh menentukan arah kiblat secara sendirinya kan, sebab awak tak tahu ilmu astronomi, awak tak tahu ilmu geografi, awak tak tahu ilmu matematik kan, awak dibenarkan untuk bergantung kepada keputusan ataupun kepada pandangan yang telah dikemukakan oleh orang-orang yang pakar dalam bidang itu kan. Kalau awak tak tahu macam mana nak menentukan masuknya waktu solat kan, awak dibenarkan untuk bergantung kepada orang-orang yang pakar dalam menentukan bila masuknya waktu solat kan. Jadi dalam Islam bukan menjadi satu dosa untuk kita bergantung kepada mereka yang layak dalam bidang itu kan. Memang itu pun yang disarankan kan, sebab Islam tahu yang kita semua tidak hidup cukup lama untuk menguasai semua bidang ilmu, betul tak kan. Kita hanya ada masa untuk menguasai bidang ilmu yang tertentu saja, dan ada bidang ilmu yang kita tak boleh dalami. Jadi untuk bidang ilmu yang tak boleh kita dalami itu, maka kita serahkanlah kepada orang yang lain untuk membuat untuk menjalankan tugasnya, right? Dengan syarat bila orang itu mengeluarkan pandangannya, mengeluarkan nasihatnya, memberi nasihatnya, maka kita sebagai orang awam, kita sebagai orang yang kurang berpengetahuan, maka kita kena akullah, kita kena dengarlah kepada apa yang diperkatakan. Kita tak boleh keras kepala pula, right? Jadi itu ya, itu berkait dengan apa yang kita bincangkan sebelum ini tentang ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, right? Jadi dalam Islam, ilmu berkenaan dengan alam semula jadi ni, apa yang kita panggil sebagai ilmu sains ni, dia sebenarnya tergolong dalam ilmu fardu kifayah. Maksudnya bukan semua orang perlu mendalami ilmu sains sedalam-dalamnya. Untuk setengah orang memadai untuk mereka mengetahui asas saja tentang ilmu sains. Tapi untuk setengah orang yang ada yang mempunyai bakat dalam bidang sains, maka mereka dibenarkan untuk mendalaminya. Jadi perbezaan ataupun
pengelasan ilmu kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah itu adalah sebenarnya ianya satu rahmat untuk kita semua. Kenapa saya katakan dia satu rahmat? Sebab kita ada ilmu yang kita semua kena kuasai, tetapi ada juga ilmu yang kita boleh pilih untuk kita dalami bergantung kepada minat, kecenderungan dan kemampuan kita. Right? Dia macam subjek teras dan subjek elektif. Right? Bayangkan kalau semua kursus di UKM ni semua jadi subjek teras, kan? Memang akan terbebanlah kita semua. Right? Tetapi kalau lihat struktur pengajian di universiti, kan, ada subjek yang teras yang mana semua pelajar kena ambil kursus itu, kan. Tetapi ada juga subjek-subjek elektif yang boleh awak ambil berdasarkan kepada minat dan kecenderungan awak. Right? Jadi pembahagian kursus di UKM kepada kursus teras, kursus elektif itu dia menyerupai pembahagian ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Maksudnya bila kita bercakap tentang ilmu ini, satu, bukan semua ilmu ni sama martabat je. Right? Dua, bukan semua ilmu perlu dipelajari oleh semua orang. Right? Dan tiga, setiap seorang berhak untuk mendalami ilmu-ilmu tertentu bergantung kepada minat dan kecenderungannya dan kemampuannya. Right? Jadi pembahagian ilmu kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah itu adalah sebenarnya ia satu cara untuk berlaku adil kepada semua orang. Dalam arti kata, kalau kita wajibkan semua ilmu kepada semua orang tanpa pengecualian, itu akan membebankan semua orang atau membebankan orang tertentu. Bukan semua orang berminat berminat untuk mendalami ilmu matematik misalnya, kan. Bukan semua orang berminat untuk mendalami ilmu keusahawanan, kan. Jadi dengan membahagikan ilmu tu kepada ilmu fardu ain, yang mana semua orang ilmu asas yang bukan ilmu yang semua orang wajib kuasai, dan ilmu fardu kifayah yang hanya perlu dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, maka itu adalah cara untuk kita berlaku adil untuk memadankan ilmu dengan potensi seseorang. Right? Kalau awak berbakat dalam bidang sains, maka silakan untuk mendalami ilmu sains. Sebaliknya, kalau berbakat dalam sukan misalnya, dan dipersilakan untuk mendalami bidang sukan. Right? Itu cara kita, sebab kepelbagaian bakat itu adalah suatu yang semula jadi. Right? Setiap orang daripada kita diciptakan berbeza-beza dengan bakat yang berbeza. Jadi ilmu juga pun ada kepelbagaiannya, right? Dan ilmu yang wajib kita pelajari itu pun bergantung kepada kepelbagaian kita, bergantung bakat dan potensi kita, right? Jadi untuk menjawab soalan yang kita bangkitkan sejak minggu lepas lagi, sains mengapa kita perlu belajar sains sebagai orang Islam? Jawapan kita adalah kita perlu belajar sains sebagai orang Islam, satu, sebab sains ini adalah ilmu yang mengkaji tentang alam, right? Dan alam ini telah dicipta oleh pencipta. Jadi dengan mengkaji alam, dengan mengkaji alam sekeliling kita boleh mendekatkan diri, kita boleh mengetahui siapa pencipta kita, right? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena belajar sains? Sebab banyak tuntutan-tuntutan agama, banyak ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan, yang wajib kita lakukan sebagai orang Islam, bergantung kepada ilmu sains. Dan nak solat 5 waktu, kita perlu tahu bila masuk waktu, ke mana arah kiblat. Itu sendiri sudah memerlukan ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu matematik. Right? Jadi tanpa ilmu sains, kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah wajib. Right? Kita tidak boleh menjadi seorang Muslim
yang baik tanpa ilmu sains, right? So itu sebab yang kedua, right? Sebab banyak perintah keagamaan, sebab banyak tuntutan keagamaan kita bergantung kepada pengetahuan dalam bidang sains, right? Sebab yang ketiga kenapa kita perlu belajar sains adalah sebab kita sebagai orang Islam, sekiranya kita ingin kita ingin mensucikan diri. Kita sebagai orang Islam, kita tidak diperintahkan untuk berpaling tadah kepada dunia. Maksudnya untuk kita sebagai orang Islam, dunia dan akhirat itu kedua-duanya ada tuntutan ke atas diri kita, right? Selagi mana kita bernafas, selagi mana kita hidup di dunia ini, kita perlu memakmurkan, kita perlu berbakti kepada orang-orang lain yang ada di dunia kita, ada di dunia ini, right? Jadi ada satu hadis, sepotong hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kalau esok hari kiamat pun dan kita sedang pegang, katakan kita sedang pegang sebuah satu anak pokok, right? Dan kita tahu besok dah kiamat, kita masih diperintahkan untuk menanam anak pokok tu meskipun kita tahu besok akan kiamat, right? Jadi itu hadis itu menunjukkan bahawa kita sebagai orang Islam, kita jangan mempertentangkan akhirat dan dunia, right? Kita perlukan dua-dua, right? Kalau hidup kita tak selesa di dunia, kita pun tak boleh beribadah dengan tenteram, betul tak? Right? Kalau katakan bekalan air di rumah kita pun kotor, kan, terputus-putus, kita pun tak boleh ambil wuduk untuk menunaikan solat, betul tak? Jadi sebab yang ketiga mengapa umat Islam perlu belajar sains adalah sebab kita tidak kita perlu menyeimbangkan di antara tuntutan keduniaan dan juga tuntutan akhirat, right? Jadi saya rasa kita berhenti di sini, dah hampir pukul 6.30 pun, dan kita sambung kelas kita pada hari Khamis nanti. InsyaAllah kita akan melihat sebuah teks, kita akan lihat teks Imam Baihaqi tu. Kemudian ada sebuah lagi teks yang saya ingin perkenalkan kepada awak semua. Ini adalah tafsir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsirnya tafsir surah Al-Fatihah saja. Tetapi saya memilih teks itu sebab di dalam tafsir tersebut Imam Fakhruddin Ar-Razi ada membincangkan kemungkinan wujudnya banyak alam selain daripada alam ini, right? Sekarang ni kan tengah sibuk pasal Doctor Strange dan multiverse dan semua benda tu. Jadi saya rasa agak menarik untuk kita membaca apa yang Imam Fakhruddin Ar-Razi berkatakan tentang mungkin ataupun tidak wujudnya banyak alam ni, right? Jadi kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti, right? Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Baik, terima kasih Doktor. Thank you, sir. Terima kasih, Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.